Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi kepada semua rakan-rakan pendengar dan juga penonton YouTube channel saya, Fauzan Channel. Terima kasih banyak kepada anda yang terus sudi bersama dengan saya, yang sudi juga share-share video live dan juga rakaman yang saya buat di channel YouTube ini. Dan bagi anda yang baru saja bersama dengan saya di channel YouTube ini, saya lalukan untuk kehadiran anda dan juga saya lalukan untuk anda subscribe, ya, langgan channel YouTube saya ini, dan juga berilah komen-komen, ya, yang sewajarnya, ya, tidak semestinya menyokong, ya, boleh juga berbeza pendapat dengan saya asalkan mempunyai komen-komen yang baik, ya. Kalau kritikan atau pandangan, ya, tanpa ada maki hamun dan bercakap-cakap lucah lah, ya. Saya tidak akan delete, ya. Setakat ini alhamdulillah saya tak pernah lagi delete mana-mana komen di dalam channel YouTube saya, ya. Saya menghormati pandangan anda semua walaupun ianya berbeza dan sikit kadang-kadang ada sikit kutukan kepada saya, tidak ada masalah, kerana kita bila dalam politik ini kalau tidak boleh ditegur dan tidak boleh dikritik, ya. Sesekali juga kita terima juga kecaman, itu biasa dalam politik, ya. Kalau kita boleh mengecam seseorang, kita boleh kritik seseorang, kita juga harus menerima perkara yang sama ke atas diri saya. Inilah pendirian yang saya guna pakai, kecuali kalau ada maki hamun yang melampau-lampau, ya, sehingga bercakap lucah dan sebagainya, saya terpaksa delete lah, ya, kerana untuk tidak memanjangkan perkara yang kurang manis. Okey, hari ini ringkas saja saya orang tanya saya, betulkah Parti Keadilan akan mengadakan pemilihan parti lebih awal sebelum PRU yang ke-15, ya. Sebenarnya tidak ada lagi keputusan muktamad daripada parti, tetapi kita pernah mendengarnya, ya, dan heboh diperkatakan bahawa kemungkinan besar pemilihan parti akan diadakan sebelum PRU yang ke-15. Dari segi politiknya, tak banyak parti yang sanggup mengadakan pemilihan, ya, parti sebelum PRU atau Persatuan Peraya, kerana akan menimbulkan perpecahan, ya, di dalam parti tersebut, dan mungkin melemahkan parti berkenaan untuk menghadapi PRU. Tetapi pada saya ada baiknya Parti Keadilan membuat pemilihan lebih awal sebelum PRU yang ke-15, berdasarkan situasi politik semasa, terutamanya situasi politik dalaman Parti Keadilan. Kerana semenjak ini kita terdengar suara-suara, ya, yang inginkan kepimpinan parti dirombak, ya, memberi laluan kepada orang muda, memberi laluan kepada mana-mana kumpulan untuk menerajui parti, ya. Dan ianya lebih rancak diperkatakan selepas kekalahan teruk keadilan di Pilihan Negeri di Melaka. Dan sebab kekalahan itu pernah saya sebut dan saya sentuh di dalam YouTube saya, ya, di dalam live saya. Dan itu pandangan saya lah, pandangan peribadi. Punca kekalahan itu masih lagi di peringkat post-mortem di peringkat parti, dan kita tidak kenal pasti punca kekalahan di Melaka itu. Tetapi yang diperbesarkan, ya, iaitu tentang kelemahan kononnya Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Pada saya ini adalah satu mainan pihak-pihak yang sentiasa menunggu peluang Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dilihat lemah, image-nya tercemar dan dilihat lemah supaya mereka boleh mengisi kekosongan tersebut. Dan sebenarnya dalam parti ini demokrasi, Parti Keadilan khususnya, ya, demokrasi terbuka luas, pemilihan parti tetap juga diadakan, ya, dan dibuka pertandingan itu kepada sesiapa saja dan apa juga jawatan yang ingin ditandingi di dalam Parti Keadilan ini, kerana Parti Keadilan tidak menetapkan kuota dan sebagainya, ya, terbuka kepada semua ahli parti yang dibenarkan melalui perlembagaan parti lah, ya, yang layak untuk mengundi dan juga layak untuk menjadi calon. Jadi pada saya, untuk menentukan bahawa parti ini menghadapi PRU yang ke-15 tanpa ada masalah, tanpa ada sesiapa yang mencatur calon-calon dan sebagainya, tanpa ada puak-puak yang inginkan puak mereka saja jadi calon, tidak ada sabotaj dalam parti dan sebagainya, maka penting parti mengadakan pemilihan sebelum PRU yang ke-15, ya.
Dan kita juga ingin membuka ruang kepada mana-mana pihak, mana-mana kumpulan yang selama ini bercakap di media sosial bahawa mereka lebih layak daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Mereka ingin menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tokoh-tokoh muda contohnya. Ya. Inilah peluang terbaik untuk mereka menawarkan diri bertanding jawatan Presiden. Ya. Anggap ini sebagai satu cabaran di dalam parti dan gunakan seluas-luasnya peluang yang diberikan oleh parti itu untuk menawarkan diri jawatan Presiden Parti Keadilan Rakyat, ya, ataupun mana-mana jawatan lah. Tidak perlu kita bercakap minta Presiden mengundurkan diri, memberi laluan dan sebagainya. Bagaimana kita nak desak Presiden yang dalam pemilihannya dia menang tanpa bertanding, tidak ada yang sanggup berdepan dengan beliau pada pemilihan yang lalu dan beliau diangkat oleh ahli parti sebagai Presiden. Kita tiba-tiba nak minta dia meletakkan jawatan, desaknya berundur untuk beri laluan. Kalau betul kita rasa kita dah rasa ada kekuatan, kita ada pengaruh yang hebat, kita ada jasa yang banyak kepada parti, maka apakah salahnya sekiranya kita menawarkan diri untuk bertanding jawatan Presiden? Itulah jalan sebaik-baiknya yang dilihat lebih baik, lebih beretika, lebih menunjukkan keberanian kita. Tidak guna kita nak ambil jawatan orang dengan cara menyuruhnya atau menekannya, mendesaknya untuk berundur serta-merta kita nak ambil tempatnya. Sedangkan kita perlu menyerahkan pucuk pimpinan, jawatan pucuk pimpinan Presiden itu kepada ahli-ahli untuk menentukan. Kalau betul kita hebat, kita mungkin boleh menang. Boleh menang dan tidak mustahil Datuk Seri Anwar Ibrahim itu boleh ditewaskan. Dia seorang manusia biasa, bukannya bersifat nabi atau malaikat yang tidak mungkin boleh ditewaskan, yang mukjizatnya dan sebagainya. Dia manusia biasa dan tidak mustahil beliau boleh ditewaskan sekiranya anda mempunyai potensi dan kehebatan melebihi beliau. Maka tawarkan diri. Buat apa kita nak bercakap di luar, pompang-pompang dekat luar, suruh kita punya anak-anak buah kita bercakap, desak Presiden berundur dan sebagainya, tetapi kita sendiri tidak berani untuk menyatakan keinginan kita bertanding jawatan tersebut. Sehingga hari ini saya tak dengar lagi mana-mana pimpinan yang menyatakan hasrat untuk menggantikan Presiden. Cuma ada beberapa pihak lah, sama ada pihak itu bertujuan untuk melaga-lagakan di antara satu pimpinan kepada pimpinan yang lain untuk dilalagakan. Tetapi walaupun sama ada benda ini dijadikan mainan atau propaganda, tetapi hakikatnya itulah. Kalau kamu betul ingin menggantikan Presiden ataupun untuk menjadi timbalan Presiden, naib Presiden, apa sebarang jawatan, bahkan di dalam jawatan cabang sekalipun, anda perlu menawarkan diri, bersedia untuk memasuki gelanggang dan tunjukkan kebolehan dan ketokohan anda. Kalau kita mendesak orang kerana kita nak ambil tempatnya, itu adalah satu perbuatan yang dayus, perbuatan yang bacul, yang penakut. Kita harus tunjukkan keberanian kita. Jadi bagi ahli-ahli parti, kita mudah. Bagi saya mudah untuk kita memilih mana pemimpin. Pertamanya kita naklah mencari pemimpin yang telah pun diuji, yang telah diuji suatu susah dan juga senang. Pemimpin yang bersabar, pemimpin yang tidak mudah merajuk, pemimpin yang berterusan buat kerja, sama ada menang atau kalah dalam pilihan dia terus bekerja. Seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa pun orang sebut, dia sabar. Apa pun yang orang perkatakan terhadap dirinya, dia tidak buat endah, dia tidak terasa hati, tidak merajuk, dan terus bekerja. Menang atau kalah, dia terus bekerja. Contohnya di Melaka, walaupun tewas teruk parti kita, dengan sebab-sebab yang kita telah pun saya katakan sebelum ini, tetapi beliau terus bekerja. Bila hari mengundi di Melaka itu, tara tempoh mengundi di Melaka itu, beliau terus ke Sarawak memulakan kerjanya untuk bertemu jentuh-jentuh di Sarawak. Sampai ke hari ini pun beliau tetap menjalankan tugasnya berkempen di bumi Sarawak. Manakala pihak-pihak yang lain yang selama ini disebut tentang perlunya berubah kepimpinan, kepimpinan ini kita lihat tidaklah bekerja kuat. Hanya nak ubah pemimpin, tapi tidak langsung membantu parti, tidak langsung membantu Presiden, tidak langsung membantu parti di dalam pilihan raya sama ada di Melaka, bahkan di Sarawak.
Bagaimana mungkin kita nak jadi jeneral kalau kita sendiri tidak berada di medan pertempuran? Ya? Kita nak jadi jeneral tapi kita tidak berani berada di medan pertempuran bersama dengan musuh untuk membantu kemenangan kumpulan kita. Jadi inilah panduan kepada ahli parti bagi diri saya juga, dan saya mengharap anda juga semua, anda di bawah sana, apabila nak memilih pemimpin, lihatlah pemimpin itu, ya, track recordnya, perjuangannya, kesabarannya, ketabahannya, ya, sama ada banyak memberikan kelebihan kepada parti, banyak membantu parti, atau banyak menyusahkan parti, atau banyak menimbulkan masalah kepada parti. Lebih-lebih lagi, jasanya tidak pernah berhenti. Ya, orang yang punya jasa tidak pernah berhenti. Dalam keadaan apa sekalipun, terus bekerja untuk parti, tidak ada masa untuk nak rasa emosi, marah, merajuk, ya, keluar parti dan sebagainya. Dan orang inilah sepatutnya kita angkat sebagai pemimpin, iaitu orang yang sanggup menempuh apa saja ujian yang berada di depannya. Ya. Kita tidak perlu kepada orang yang hanya bercerita tentang jasa-jasanya kepada parti. Kalau dibandingkan jasa kepada parti ini, Anwar Ibrahim, ya, suatu tentunya tidak mampu, ya, ditewaskan oleh mana-mana pemimpin tentang jasanya. Ya. Bukan saja kepada parti, jasanya kepada negara, jasanya kepada rakyat, jasanya kepada agama Islam itu sendiri, jasanya kepada orang Melayu, jasanya kepada kepala petani, peladang dan sebagainya. Kerana dia berjuang daripada zaman pelajar lagi. Ya, dia telah pun menunjukkan bakat kepimpinan dan perjuangannya sehingga dia berada dalam parti politik, ya, dalam NGO ABIM, dalam parti politik, dalam UMNO juga, memberi jasa yang banyak. Kemudian dalam parti kita, ya, Parti Keadilan juga mempunyai jasa dan juga pengaruh yang besar. Kalau dibandingkan dengan kita, kalau kita rasa sudah hebat, ya, hanya satu kerja yang kita buat, kita rasa kita dah cukup berjasa dengan parti, tetapi kemudian kita kendur, ya, kemudian kita tidak lagi buat apa-apa, tidak lagi membantu parti, ya, bagaimana mungkin kita nak samakan perjuangan kita dengan tokoh yang amat kita sayangi, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kesimpulannya, saya menyatakan bahawa ada baiknya kepemilihan parti itu diadakan sebelum pilihan raya untuk kita beri peluang kepada mereka-mereka yang selama ini bersuara untuk menukar kepimpinan parti supaya mereka masuk ke gelanggang dan tawarkan diri, serahkan kepada ahli parti untuk membuat pilihan sama ada mereka layak untuk mengganti Presiden sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun mereka hanya bercakap dan hanya menunggu tuah supaya jawatan itu diberikan secara percuma. Ya. Jadi seorang pejuang, dia tidak akan dia akan rasa malu sekiranya berada kepimpinan dengan cara mudah, dengan secara percuma. Ya. Mereka haruslah tampil sebagai seorang tokoh yang berani berdepan, ya, dengan pertarungan di dalam parti, pertarungan yang sihat. Ya. Tentukan ahli-ahli parti, menentukan, ya, ke pucuk kepimpinan parti. Ya. Selepas pemilihan, saya rasa parti ini boleh luruskan dengan baik kerana mandat, ya, mandat baru yang diberikan oleh parti itu, ya, insya-Allah dapat memantapkan Parti Keadilan bagi menghadapi PRU yang ke-15. Ya. Jadi hari ini saya nak komen tentang pemilihan parti dan saya nyatakan tips kepada anda bagaimana untuk memilih pemimpin di dalam parti, bukan kerana puak, ya, puak sana, puak sini, baju hitam, baju putih, baju kelabu dan sebagainya, tetapi lihatlah kepada tokoh itu, apakah sumbangannya kepada parti itu berterusan, ya, istiqamah, konsisten, ya, membantu parti, ataupun semata-mata hanya kerana emosi dan sebagainya. Jadi anda berhak menentukan pemimpin bukan kerana taksub pada batang tubuh, tetapi kepada arah perjuangannya, ya, kepada rekod perjuangannya di dalam parti. Pada saya, tidak ada orang lain, tokoh yang lain setakat ini yang boleh menandingi, ya, Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden Parti Keadilan Rakyat. Ya. Jadi bagi mereka yang ingin ataupun yang merasakan mungkin lebih hebat daripada Presiden, ayuh, ya, tawarkan diri anda dan serahkan, ya, nasib anda ke tangan ahli-ahli parti. Sama ada anda betul diterima oleh ahli parti ataupun anda hanya syok sendiri dengan pujian-pujian yang anda baca di media-media sosial. Okey, cukup sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan ulas lain-lain isu di lain masa. Dan terima kasih banyak sekali lagi kepada anda yang sudi untuk bersama saya dan juga yang telah pun subscribe channel saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih.
di atas sumbangan anda dan kerjasama anda. Ya. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.